الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan dihormati pengurusi dan seluruh ahli jutaan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidah, seterusnya para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, sekali lagi kita diberikan kesempatan setelah kita melalui suasana Ramadan dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan keluarnya kita daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan, menganugerahkan kepada kita takwa. Sebab itulah tujuannya kita berpuasa. Sebab orang yang berpuasa itu endingnya ataupun kesudahannya kurniaan takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita nak melihat kesan takwa di dalam diri kita itu, kita boleh rasa dan lihat pada diri kita setelah berlalunya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan semangat kita beribadah, banyak kebaikan yang kita boleh buat. Lalu adakah kebaikan itu mampu kita buat selepas bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita dengan masjid sangat-sangat dekat. Siang, malam kita dengan masjid dekat. Datang ke masjid, solat berjemaah. Dekatnya kita pada bulan Ramadan dengan rumah Allah. Bagaimana setelah Ramadan? Sekarang kita dengan rumah Allah agak-agak macam mana? Kadang-kadang mau datang solat berjemaah pun rasa berat sudah. Paling-paling pun singgah rumah Allah, balik dari rumah open house singgah kencing saja. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk melipat gandakan amal ibadah yang telah pun kita buat. Kita istiqamah terus, maknanya jangan tinggal.
terus buat. Lepas tu yang kurang kita tambah, kan? Yang kurang kita tambah. Yang lebih tu jangan kasih kurang, maintain. Orang bilang istiqamah. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu pada Ramadan akan datang. Kita betul-betul bersedia insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ni kita akan menyambung kuliah maghrib kita 1 bulan 2 kali. Isnin minggu kedua dan minggu keempat, yaitu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah malam ni kita masuk dosa besar yang ke-16, muka surat 83 bagi ada yang ada buku lah. Yang ada buku yang lupa bawa, minggu keempat kena bawa lah. Kan? Kita ada buku rugi kalau ada buku kita tak bawa. Dulu Tok guru kita mengajar, dia tak bawa kitab. Yang bawa kitab anak murid. Kenapa? Sebab tok guru dia, ilmu dia di dada. Bukan saja tajuk bab apa, beritahu anak murid bawa kitab. Zaman kita guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Bermakna hebat anak murid itu daripada guru. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ada kitab boleh bawa, yang tak ada kitab cuba-cubalah. Ataupun ialah orang menuntut ilmu ni senjata dia ada dua. Senjata dia ada dua. Pen dengan kertas. Pen dengan ini senjata dia. Jadi kurang-kurangnya kita pun, ataupun zaman kita ni zaman yang susah sudah orang mau bawa pen, susah orang mau bawa kertas. Yang senang dia bawa telefon. Kan? Tapi tuan-tuan, telefon tu nikmat. Nikmat. Kita ada telefon. Cuba kita tuan-tuan, apa yang kita tulis dalam majlis ilmu ni, kita buat catatan. Macam kita type WhatsApp tu kan, mantap. Begitulah juga kita boleh buat catatan di dalam telefon kita. Bahkan dia ada apps, aplikasi notes, kan? Kita boleh buat tentang apa-apa. Kurang-kurangnya tuan-tuan, bila kita nak rujuk semula apa-apa sahaja persoalan, kita ada catatan. Oh, dulu aku pernah dengar ni, sekian hujahnya, dalilnya begini. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dosa besar yang ke-16 yaitu kesaksian palsu. Ini tuan-tuan bukan perkara yang ringan. Ianya perkara yang berlaku zaman kita, berlaku ketika ini. Kesaksian palsu, kesan dia cukup besar dan dikategorikan kesaksian palsu ini di dalam dosa-dosa besar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zur, mereka yang diredai oleh Allah Ta'ala
ialah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Surah Al-Furqan ayat 72. Maknanya ciri-ciri orang yang Allah redha kepada dia. Ciri-ciri yang Allah redha kepada dia, dia tidak akan memberikan kesaksian palsu ataupun menjadi seorang saksi yang palsu. Berlaku satu kes, nak membuktikan kes tersebut kena datangkan saksi. Ditakdirkan kita adalah salah seorang saksi. Kebetulan pula yang tengah dibicarakan itu adalah keluarga kita. Contoh, kita ni pula dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Kalau kita bercakap benar, saudara kita akan dihukum bersalah, lalu ia masuk dalam penjara. Kalau kita bersaksi tak benar, tak betul, maknanya saksi palsu, kita cakap pun tak betul, memberi keterangan yang tak betul, terselamat saudara kita daripada dihumban dalam penjara. Dua situasi ini mana kita nak pilih? Bukan senang, bukan senang, tuan-tuan. Tapi Allah sebut orang yang Allah redha kepadanya, tidak sama sekali dia menjadi saksi palsu. Itu satu pepatah Arab sebut apa? Qulil haqq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Saudara kita ni, aku cakap betul ni, aku cakap, aku menjadi saksi, memberikan keterangan yang benar, menyebabkan dia top dihumban ke dalam penjara. Dan orang yang Allah redha tidak sama sekali dia tidak, aku kata dia menjadi saksi palsu ataupun menjadi kesaksian palsu. Tengok tuan-tuan. Ialah kalau kata boleh saja pun dia menyatakan satu perkara ataupun saksi yang palsu, boleh dia buat. Saudara dia pun selamat daripada hukuman. Boleh tak? Boleh buat. Dunia, perbuatanmu menjadi saksi palsu tergolong dalam dosa besar. Saudaramu terlepas daripada masuk penjara, dia boleh mendapatkan kenikmatan dunia, tapi akhirat nanti tak akan terlepas. Termasuklah kita yang menjadi saksi palsu. Bukan senang tuan-tuan. Kita jangan tengoklah dalam bab-bab kes yang besar-besar. Tak payah. Kadang dalam kes kecil-kecil pun boleh berlaku. Dia apa saja kesaksian palsu. Hasil kesaksian palsu kita menyebabkan orang teraniaya, menyebabkan orang jatuh maruahnya, menyebabkan hilang nyawanya, menyebabkan hina dia. Itu pun sama juga. Sama. Dinyatakan dalam sebuah hadis, adalah syahadatu zuri bil isyraki billah. Kesaksian palsu menyamai syirik kepada Allah. Ya Allah. Kemamen tuan-tuan. Tambah pula kalau kata jadi saksi dibayar. Kau jadi saksi ya, duit yang kau cerita kau minta berapa saja. Yang penting kau cakap begini, kau cakap begini, kau cakap begini. Duit jangan kira, kau minta berapa saja, serasa. Woi tuan-tuan, habuan tu, habuan.
Kalau kita orang yang Allah tak sayang, tak redha, mudah. Tapi kalau Allah redha kepada dia, dia tidak akan melakukan suatu saksi, menjadikan dirinya seorang saksi yang palsu. Bahkan dosa orang yang menjadi saksi palsu, dosanya sama taraf syirik kepada Allah. Itu dosa besar. Dosa besar. Allah, bukan senang bukan. Tapi inilah zaman kita berlaku. Kadang-kadang tak semena-mena mengaku. Oh, dia kata aku menyaksikan si fulan bin si fulan melakukan sedemikian. Sebab kesaksian palsunya, si fulan tadi tuan-tuan teraniaya, dizalimi, dihukum dan sebagainya. Sebab kenapa? Kesaksian palsu orang tadi. Tuan-tuan, hebat pun, terlepas pun kau di dunia, akhirat tak akan terlepas. Dan kelakuan itu adalah kelakuan yang mendatangkan dosa besar. Sama tarafnya seperti mana syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, dan jauhilah perkataan yang dusta. Qaulaz zur. Sama. Orang syirik ni, orang menyembah berhala, Allah kata jauhilah. Termasuklah qaulaz zur, perkataan yang tidak baik, iaitu satu saksi yang palsu. Penyaksian kesaksian palsu. Maknanya dalam ayat ini, dalam suratul Hajj, menunjukkan bahawa sama taraf orang yang syirik dan juga orang yang saksi palsu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang lain, la tazulu qadama syahidi zuri yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Tidak akan berganjak dua kaki pemberi kesaksian palsu pada hari kiamat, sehinggalah mereka menjadi balasan yang mesti baginya. Sehinggalah neraka menjadi balasan yang mesti baginya. Riwayat Al-Hakim daripada Abdullah bin Umar. Maknanya kiamat nanti, orang yang berdusta dalam kesaksian menjadi saksi palsu, kiamat nanti kaki tidak akan berganjak mana-mana melainkan ke neraka. Melainkan ke neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat tuan-tuan. Berat. Kita trend kita sekarang kan, contohnya ada kes, berlaku kes, kita pula contohnya terlibat untuk memberikan keterangan. Istilah sekarang kan, orang panggil, okey, tuan dikehendaki datang untuk memberikan keterangan. Berilah keterangan. Kita jangan pandang ini proses biasa, ini SOP saja, Pak. Yes, SOP. Tapi bila berlaku suatu perkara yang minta keterangan daripada kita, ketika itu di mana kedudukan kita? Ni. Kita bagi keterangan yang bohong, yang tidak sepatutnya dikategorikan sebagai kesaksian palsu. Kesannya dosa, ini dosa besar. Walaupun perkara simpel kan, simpel. Peraturan SOP, yes, tetapi ada kaitan di dalam kita berbicara tentang hal berkaitan dengan dosa-dosa besar. Apatah lagi kalau perkara ataupun kes-kes yang bersifat haid, yang
level tinggi ni, melibatkan pembunuhan, melibatkan zina, melibatkan rogol, melibatkan curi, melibatkan apa-apa sahaja kesalahan yang kita terlibat secara, bukan terlibat melakukan perkara agak, terlibat untuk menjadi saksi ataupun diminta keterangan, maka ketika itulah jangan kita menjadi golongan orang-orang yang qaula zur, kata berkata sesuatu perkara yang tidak betul. Kalau itu berlaku, maka termasuk dalam golongan ini. Aku berkata-kata pengarang, pemberi kesaksian palsu telah melakukan beberapa dosa besar. Maknanya orang yang menjadi saksi palsu ini, dia telah melakukan dosa besar yang terkait dalam beberapa perkara. Pertama, pembohongan dan tuduhan palsu, padahal Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Maknanya kesaksian palsu itu, dia telah melakukan dosa besar yang terkait bahawa apa dia? Bohong. Satu, bohong. Bila bohong, maka di sana kalau sekiranya ia berbohong dalam kata-kata, maka akan berlakulah tuduhan palsu. Itulah tuan-tuan, kita. Mulut kita ni kena jaga. Khususnya dalam kita berkata-kata, jangan ada perkataan yang bohong. Seboleh-bolehnya sikit pun jangan ada. Seboleh-bolehnya lah. Jangan. Sebab kalau orang bohong ni, lama-lama tuan-tuan, perosak. Kalau berkaitan dengan penyaksian, dia tu sebagai saksi, dan sifat pada diri itu memang suka pembohong, kesan dia cukup besar. Antaranya apa dia? Akan berlakulah satu tuduhan yang tidak betul, yang orang tak bersalah boleh jadi bersalah. Itu bahaya ni. Bahaya bila disebut bohong. Itu disebut juga terkait dengan dosa besar, kesaksian palsu. Apa istilah orang Melayu kita ni? Bohong. Kalau suka berbohong ni lama-lama apa? Apa dia? Mencuri. Apa ada betul dia punya istilah tu kan? Suka berbohong lama-lama mencuri. Lebih kurang begitulah. Ikan gelama cakap senohong. Lama-lama jadi pencuri. Ada benarnya tu. Kalau suka pembohong ni tuan-tuan, lama-lama mencuri itu jadi tabiat dia. Akan menyuruh begitu. Itulah kalau pencuri ni, dia dapat ditangkap. Cuba soal siasatnya. Bohong macam banyak tu. Memang bohong. Manalah dia mengaku, kau mencuri ya? Ada dia mengaku, ya aku mengaku, aku mencuri RM10. Aku tidak ada yang mengaku, mesti dia bohong. Mau kena bantai barulah dia mengaku. Itu tuan-tuan, bagaimana kesaksian palsu itu terkait dengan sifat bohong, lalu berlakunya tuduhan palsu. Itu yang terkait dengan dosa besar. Dinyatakan dalam sebuah hadis, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'
Laisal khiyanata wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali khianat dan dusta. Orang mukmin ni tabiat daripada mukmin, sifat mukmin kan tabiat daripada baik-baik belaka, kecuali khianat dan dusta. Bila sebut khianat dan dusta, itu bukan orang mukmin. Itu bukan orang mukmin. Nabi kata orang mukmin ni tabiatnya Allah Taala jadikan ada tabiat dia. Tabiat apa dia? Hasanat, yang baik-baik. Kecuali dua ni, khianat dan juga dusta. Dua ni bukan sifat orang mukmin. Allah bagi dia amanah, dia khianat. Bila dia bercakap, dia bohong. Ini bukan orang mukmin. Sehingga dua sifatnya pada khianat dan juga bohong ni dikategorikan antara sifat-sifat orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Khianat dan juga bohong. Ada tiga itu kan ciri-ciri munafik itu. Bila ia berkata tapi katanya dia bohong. Bila ia berjanji, dia mungkiri. Bila ia diberikan amanah, ia khianat. Ini ciri-ciri orang munafik, bukan orang mukmin. Berat tu tuan-tuan. Berat. Kita kadang-kadang amanah yang ada pada kita kadang culas juga. Bila bercakap, banyak perkataan yang keluar, bohong banyak daripada betul. Bila berjanji, okey bos, jumpa pukul 10 di mana? Masjid Puncak Taqwa. Pukul 10 tidak timbul-timbul muka dia. Itu kadang-kadang gagal juga. Itu disebut janji Melayu. Tak tahu kenapa dipanggil janji Melayu. Ada satu istilah lagi dia kata, bukan janji Melayu, janji masjid, dia bilang. Berungam. Dikaitkan pula dengan masjid. Jadi tuan-tuan, payah susah kita. Itulah apa-apa hal kita diajar. Bila berjanji ini, letak dulu di depan tu insya-Allah. Insya-Allah. Tapi menunjukkan insya-Allah tu kena faham, jangan duk main-main pula. Insya-Allah. Insya-Allah ada juga main-main. Kan? Itu tak boleh lah. Contoh janji pukul 10, walaupun di dalam kita ni kata, aku akan boleh datang. Keyakinanmu itu tidak boleh mendahului izin Allah. Tak boleh. Tak boleh. Wala taqulanna illa ayyasha Allah. Maknanya kena letak insya-Allah tu dengan izin Allah. Apapun yang kita buat semuanya dengan izin Allah. Itu adabnya begitu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberi kesaksian palsu telah melakukan beberapa perkara dosa besar. Yang kedua, dia menzalimi orang yang dipersaksikan sehingga ke tahap mengambil harta, kehormatan dan nyawanya melalui kesaksian palsu. Contoh, berlakunya satu kes pembunuhan. Nak mensabitkan kesalahan bunuh ni, dia kena datangkan saksi. Tuan-tuan, dia dalam hukum Islam, bila sebut bunuh, dia akan, hukuman dalam Islam panggil qisas. Bunuh akan dibalas bunuh balik. Mau mensabitkan kesalahan itu kena ada saksi.
Bayangkan kalau saksi yang ada, saksi itu membuat kesaksian palsu, yang sepatutnya yang dituduh tadi itu bukan dia yang buat, tapi oleh kerana ada seorang saksi yang membuat kesaksian palsu, akibatnya yang tadi yang tidak bersalah jadi bersalah, lalu dihukum qisas. Beradu, hilang nyawa. Berkaitan dengan kehormatan, kes apa? Kes rogol, kes zina, rogol lah rogol, ataupun kes zina. Nak mensabitkan orang itu betul-betul berzina, kena datangkan saksi. Bayangkan tuan-tuan, kalau sudah datang saksi, lalu saksi itu membuat kesaksian palsu, yang tadi dia tak berzina pun, tak berlaku apa-apa pun, lalu dia disabitkan kesalahan daripada kesaksian kesaksian palsu tadi. Orang berzina ni ada dua. Kalau yang belum berkahwin dia berzina, dia kena sebat 100 kali dan buang daerah. Yang kedua, kalau yang berzina itu sudah berkahwin, hukumannya dalam Islam rejam sampai mati. Sabit kesalahan atas kesaksian palsu tadi ni. Bayangkan tuan-tuan tadi ni, kalau yang dia seorang yang belum berkahwin, sebat 100 kali dan buang daerah. Kalau yang sudah berkahwin, dia direjam sampai mati. Tapi yang saksi membuat kesaksian palsu. Ya Allah, besarnya kesan dia tu. Atau dosa besar. Tuan-tuan, kalau kes-kes begini ni, sebuli-bulinya lah kan. Kalau orang tahulah menjadi saksi ni satu tanggungjawab yang besar, silap-silap pada bulan minta maaf bos, kau jadikan aku saksi, aku tak mau pandai-pandai lah kamu orang atur, menghilap bagi kita kan. Tapi ini hari ini zaman kita bukan begitu. Siap offer diri, aku saksi, yang penting dia bilang dia ada masalah tu, kau mau minta berapa saja, yang penting kau saksi, kau cakap sekian, jalan. Ini zaman kita ni, zaman kita sanggup tuan-tuan. Ini sebut kesaksian palsu ni dosa besar. Habuan dunia ni sekejap saja orang bilang, akhir sekali tidak ada apa-apa. Kalau duit tu banyak mana pun, dia ialah sifat dunia kan. Bila duit sikit ni kita nak yang banyak. Bila dapat yang banyak tidak puas-puas, mau lagi, tidak puas. Itu dunia, itu duit. Kalau orang mau rumah, dia mau rumah yang ni, tidak puas lagi, mau besar lagi, tidak puas ya, mau besar lagi. Ras-ras kali mati, masuk kubur juga kan? Pangkat, aku mau yang ini, aku mau tinggi lagi, Kalau dalam kerajaan ni, kalau kau pencen, bye-bye lah, dah ada cerita tu, pangkat dah dibawa sudah, belum mati lagi, sudah pencen, tak ada pangkat-pangkat tu. Apa lagi kalau sudah mati? Kita tengok orang yang mati, hari ini kita tengok di grup-grup puasa. Dia ni Masya Allah, Ramadan hari itu menjadi Bilal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah ni di masjid kita ni, jamaah sama-sama kita tarawih ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua peringatan. Akhir sekali apa yang dia bawa, apa yang kita bawa, tak ada apa-apa. Yang kita bawa kain kafan warna putih tu lah, tu aja. Yang lain tinggal habis. Kalau hartamu banyak, ahli waris dia fikir pula mau banyak mana pula dapat. Istilah dia kubur
masih merah orang bilang. Ini istilah orang Melayu kita aja lah. Tapi ahli waris sudah berkecamuk sebab nakkan harta. Oh, tidak apa tuan-tuan, kita tak apa dah. Ini kita kena fikirlah. Apa kita mau kejar sangat? Kejar akhirat lah. Yang ketiga, dia menzalimi orang yang diberi kesaksian dengan cara memberinya harta haram, lalu dia menerimanya dengan sebab pengakuan palsu itu. Ini habuan tadi ni. Sebab saksi palsu, dia diberikan habuan dunia. Orang yang memberi ini pula sudah pastinya tuan-tuan, puncanya pun daripada harta haram. Orang yang menerima dan menjadi kesaksian palsu ini pula sudah pasti pendapatan itu pun haram. Tak ada apa tuan-tuan, tak ada apa. Kau kaya pun dibayar 100 ribu, 100 ribu itu haram. Kau dapat nikmat pun 100 ribu tu kau bawa balik rumah, kau kasih makan isterimu, kau kasih makan anak-anakmu. Benda yang haram. Tak ada apa-apa. Tak ada berkat dengan cerita anak jauh sekali. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qita'atun minan nar." Sesiapa yang aku putuskan sesuatu daripada urusan harta saudaranya tanpa hak, satu keputusan, yang keputusan itu kita putuskan berkaitan dengan harta yang tidak sepatutnya, maknanya keputusan yang tidak betul, kesaksian yang tidak betul, kesaksian yang palsu, lalu harta itu dimiliki orang yang bukan berhak, maka janganlah dia mengambilnya kerana aku sedang memberinya satu bahagian daripada api neraka. Risau kita. Kau ambil benda yang bukan hakmu. Kalau kau ambil, ibarat kau mengambil api neraka. Na'udzubillah. Itulah tuan-tuan, dalam bab harta ni jangan terhegi-hegi sangat yang bukan hak kita. Jangan. Contohnya juga ahli keluarga kita, bila mak ayah kita meninggal, tinggalkan harta. Dia satu sebut faraid, pembagian harta. Tapi tuan-tuan, itu jalan akhir. Kalau contohnya ada 10 orang anak ditinggalkan, bapa meninggalkan 10.000, bermakna seorang 1.000. Ahli waris semua setuju, go on, tak ada masalah walaupun tanpa faraid. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalau seorang sahaja yang tak puas hati, ayah aku abang sulung bang, mesti lebih 2.000, tak boleh 1.000. Ketika itu balik pada faraid, maka akan dibahagi mengikut faraid yang kau boleh terima. Kalau contohnya sudah ditentukan engkau menerima hanya 1.000, itu ketentuan faraid syarak, tiada siapa yang boleh menghalang. Dia tak puas hati, aku tak puas hati, sepatutnya aku kena 2.000, aku abang sulung. Kalau kau mengambil hak orang lain, ahli warismu, ni Nabi sebut ni, seolah-olah engkau mengambil api neraka. Oh, berat tuan-tuan, berat. Bukan hal itu sahaja, tetapi yang melibatkan juga dengan kesaksian palsu. Kan? Cakap pula pandai bodek dah kan, sapu, kipas, apa semua. Bukan hak engkau, tapi nak juga. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan. Yang keempat, yang terakhir, yang keempat, dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dipelihara Allah ke atasnya dari sudut harta, darah dan kehormatan. Tuan-tuan,
Kan dalam hadis Nabi SAW menyebut orang mukmin haram ke atasnya 3 perkara: harta, darah, dan kehormatan. Kita orang mukmin jangan diusik 3 perkara, hukumnya haram. Harta, kita masing-masing ada hak harta. Contohnya lah kan, kita ni ada kereta kita, masing-masing datang dengan kereta, masing-masing dengan datang motor, masing-masing ada bawa selipar masing-masing kan. Jangan duk mandai-mandai bila keluar nanti pergi ambil selipar orang. Ini berlaku, pergi ambil selipar orang. Itu harta orang lain. Jangan urusi, hukumnya haram. Jangan cerita lagi mau curi kereta, curi waktu jangan. Ni selipar, bahasa selipar. Datang ke masjid tu cantik dah. Tapi boleh balik nanti pergi ambil selipar orang. Harta orang mukmin jangan diusik harta mereka. Hukumnya haram. Darah, jangan cuba-cuba nak menumpahkan darah orang Islam. Pergi bertatakan kita. Tak puas hati, bertatak. Wah, haram hukumnya, haram. Tak kisahlah siapa benar tak benar. Bila sebut berkaitan dengan darah ni, begitu juga kehormatan. Maruah orang jangan, tuan-tuan. Maruah orang jangan. Kita pun kalau nampak kawan kita buat silap, Nabi ajar macam mana nak menegur. Jangan ditegur secara terbuka. Jaga maruah dia. Orang-orangnya panggil, ajak kopi-kopi, bos, oh ni begini-begini. Tak apa. Tapi kita sekarang jangan, ya Allah, dengan media sosial, tangkap gambar si fulan ni, post di grup WhatsApp, di Facebook, tanpa caption. Macam-macam pula. Orang tu pula ditangkap dengan gambar, pop sambil lalu di kedai Toto tu. Lepas tu dia post dalam grup, dia tanda soal saja, begitu saja. Macam-macam orang bagi respon. Sudahlah, dia ni pergi tikam nombor ekor lah apa. Contoh kan. Jangan tuan-tuan, jatuh maruah orang. Jangan. Nabi sebut, orang yang terlibat dengan kesaksian palsu ni menyebabkan apa dia? Terlibatnya menjatuhkan maruah orang, boleh mengambil hak orang, dan boleh menganiaya ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Itu besarnya dosa orang yang membuat kesaksian palsu. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, kita sedaya mungkin cakap biar betul, jangan bohong. Bila melibatkan kita menjadi saksi, cakap yang betul, jangan bohong. Kalau kita jadi saksi, kita cakap bohong, dosa besar. Kan? Jangan tunggu kes yang besar-besar. Apapun mungkin berlaku dalam masjid kita, berlakulah ada apa-apa kan. Jangan cuba-cuba offer diri jadi saksi tetapi bohong. Kalau boleh, elak. Tapi biarlah kita, kalaupun ditakdirkan menjadi saksi, cakaplah yang betul. Qulil haq walau kana murra. Bercakap yang betul walaupun ianya pahit. InsyaAllah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita masuk dosa besar yang ke-17, liwat. Tajuknya liwat. Kalau lewat lain, lewat kau datang, itu kita faham. Ini liwat. Ataupun dalam bahasa sekarang panggil apa? Sodomi, betul. Macam-macam lah. Dulu ni kita mana tahu hal-hal sodomi apa kan? Kita tahu liwat je, istilah tu lah. Tapi macam-macam keluar istilah sekarang.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.